Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan ya. Yang mana ini merupakan episod kita yang ke-60 tuan-puan. Tak terasa sudah 60 kali saya live bersama tuan-puan. Sudah episod ke-60 ya. Baik, ada Puan Zalina, Puan Normadiah juga, Puan Nur Aizan. Alhamdulillah sudah komen pada pagi hari ini ya. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh peserta lah, kepada seluruh yang ikut kelas kita pada pagi hari. Puan Misalma ada, Puan Azizah, Puan Hamidah. Ya, alhamdulillah tuan-puan ya. Baik, cuba tuan-puan tuliskan dulu di ruangan komen berkenaan dengan suara saya dengar tak dengar. Sila tuan-puan tuliskan di ruangan komen. Sila. Suara dengar tak dengar tuan-puan, pastikan dulu. Jelas tuan-puan ya. Puan Zalina kata suara jelas. Puan Fahriyah kata wadih. Alhamdulillah ya. Baik, InsyaAllah hari ini tajuk baru. Saya akan berikan satu tajuk baru kepada tuan-puan, sebab sebelum ini kita dah bincang berkenaan dengan isim ghair munsharif. Ya, InsyaAllah hari ini kita akan bincang berkenaan dengan satu tajuk baru lagi tuan-puan ya. Baik, jelas ya, suara dengar. Alhamdulillah. Kita mula kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-puan semua pada pagi hari ini? Saya doakan tuan-puan semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang apapun hendaknya tuan-puan ya. Dan semoga kelas kita pada pagi hari ini hendaknya berjalan dengan lancar ya. Baik. Sebelum kelas kita mula, sebelum tajuk baru tuan-puan, apa yang kita bincang sebelum ini berkenaan dengan isim ghair munsharif atau isim la yang sharif, sama sahaja. Ya. Ada isim isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Ni. Apa maksud ghair munsharif? Apa maksud ghair munsharif? Sebenarnya mudah saja tuan-tuan. Ya, kaedahnya mudah saja. Ada isim yang tak wajib, tak boleh pakai tanwin. Apabila ada alif lam, apabila jadi mudhaf. Jadi mudhaf. Itu yang kita bincang dulu. Apabila ada alif lam, misalnya masjidun. Masjidun. Masjidun ini asalnya hujungnya pakai tanwin kan, masjidun. Tapi apabila ditambahkan alif lam di pangkalnya, jadi al-masjid. Al-masjidu haram bertanwin. Kenapa? Sebab sudah ditambahkan alif lam di pangkal. Boleh tuan-tuan ya.
Apabila ada alif lam, maka isim tersebut tak boleh pakai tanwin. Itu kaedahnya. Dan apabila jadi mudhaf, ya, apabila jadi mudhaf, mudhaf dan mudhafun ilaih. Apabila jadi mudhaf, setiap patah perkataan yang jadi mudhaf maka tak boleh bertanwin. Contoh misalnya babun, babun pintu, babun pintu. Babun ini kalau tak ada alif lam maka dia wajib bertanwin, babun. Tapi ketika dia jadi mudhaf, nih, babul jannah, nampak tuan-tuan? Babul jannah, babul jannati. Maka ketika dia jadi mudhaf, walaupun tak ada alif lam, dia tak boleh pakai tanwin. Itu kaedah nombor 2. Itu kaedah nombor 2. Dia jadi mudhaf, walaupun tak ada alif lam, dia tak boleh juga pakai tanwin. Tapi ada isim yang tak ada alif lam, tak jadi mudhaf, dia tak boleh juga pakai tanwin. Itulah yang disebut dengan isim ghair munsharif. Apa makna ghair munsharif? Tak menerima tanwin, dia tak terima tanwin. Contoh misalnya izhab ila fir'aun. Kan itu yang kita contohkan. Izhab ila fir'auna. Izhab ila fir'auna. Ada izhab, pergilah engkau. Ila fir'auna, kepada Fir'aun. Adakah Fir'aun ini ada alif lam? Tak ada alif lam. Adakah Fir'aun ini jadi mudhaf? Dia tak juga jadi mudhaf. Habis tu kenapa dia tak pakai tanwin? Memang Fir'aun ini isim yang tak menerima tanwin. Disebut dengan isim ghair munsharif. Itu yang kita bincang sebelum ini kan. Dan isim ghair munsharif ini dia rafa' dengan dhammah. Sebab dia isim, maka dia rafa' dengan dhammah. Rafa'nya, nasabnya dengan fathah. Tapi bezanya jar. Jarnya pun dengan fathah. Maka oleh sebab itu izhab ila fir'auna, tuan-puan dapatkan dia berbaris fathah. Kenapa? Sebab memang jarnya dengan fathah. Kenapa ini jar dibaca jar? Sebab selepas haraf jar. Maka dia dibaca jar lah. Boleh tuan-puan ya? Dah, tulis dulu di ruang komen. Ingat tak ingat lagi? Sila. Itu yang kita bincang sebelum ini berkait dengan isim ghair munsharif, supaya tuan-puan tak terlupa dah. Dah. Ustaz, macam mana kami nak tahu isim tu ghair munsharif? Mudah saja. Tuan-puan dapatkan dia tak ada alif lam, tuan-puan dapatkan dia tak jadi mudhaf, apalagi ya, lebih-lebih kalau tuan-puan dapatkan ada isim selepas haraf jar tapi dia barisnya fathah. Itu dah confirm dah tu isim ghair munsharif. Tak ada yang lain. Tu dia. Ada isim selepas haraf jar tapi dia baris atas, confirm isim ghair munsharif. Dah mudah saja. Itu saja caranya. Sebenarnya ada cara-cara nak tahu, tapi banyak tuan-puan. Nanti tuan-puan pening. Kita matlamat kita bukan itu. Sebab matlamat kita ni bukan baca kitab. Kalau baca kitab, ia mesti tahulah semua. Kenapa dia dibaca baris atas? Dia isim ghair munsharif. Apa alasannya isim ghair munsharif? Mungkin ajam, nama bukan orang Arab. Mungkin dia mengikut wazan fi'il. Itu banyak tu, pening nanti. Boleh ya? Kita baca Al-Quran. Di Al-Quran baris dah ada, cuma kita saja lagi yang melihat apa tanda baris tersebut. Itu dia. Makanya saya tak nak terangkan jenis-jenis isim ghair munsharif. Maksudnya apa saja yang termasuk isim ghair munsharif, sebab panjang pembahasannya. Kalau tuan-puan nak tahu juga, boleh tengok YouTube. Boleh, banyak tu, ada banyak. Boleh ya? Dah, sekarang tengok. Masuk tajuk baru.
kita masuk tajuk baru. Pening nanti. Ya, sebab beza matlamat baca Al-Quran, memahaminya, dengan matlamat membaca kitab, itu lain kompon. Maksudnya sedikit berbeza. Ya, walaupun sama tapi ada perbezaan. Kalau baca kitab memang tak ada baris, memang kita perlu bagi baris. Kita yang menentukan baris. Kalau Al-Quran baris dah ada. Kita yang membaca barisnya itu. Ya. Tajuk kita sekarang munadah. Kita masuk munadah. Dah, boleh ya? Munadah. Baik. Apa dia munadah ni, Ustaz? Dah, fokus ambil perhatian. Kita masuk munadah, tuan-tuan. Munadah ini berkait dengan panggil memanggil. Ini cara nak panggil lah, cara nak panggil kan. Banyak dalam Al-Quran, tuan-tuan, kan dipanggil. Baik. Kalau kita orang Melayu, tuan-tuan, orang Melayu kita, ya nak panggil ni banyak caranya. Hey, dia biasa pakai hey. Hey, sini. Tu kan orang-orang Melayu, dia pakai hey. Nak panggil orang kan. Atau apa namanya? Hey Muhammad, sini. Misalnya, Fatimah sini. Itulah cara orang Melayu kita panggil. Kalau dalam bahasa Arab, panggil memanggil itulah disebut dengan munadah kan? Dah, fokus ambil perhatian. Ini berkenaan dengan panggil memanggil. Maka untuk panggil memanggil itu mestilah ada patah perkataannya, tuan-tuan. Ya. Kata seru. Munadah, kata seru. Terpanggil ya. Untuk kita panggil mestilah ada patah perkataan yang digunakan. Kalau orang Melayu guna hey, hey. Kalau orang Arab, dia ada juga yang digunakan. Dia menggunakan haraf. Harfun. Yang dia gunakan adalah haraf. Namanya ialah harfun nida. Harfun nida. Apa maksud harfun nida? Harfun nida ini maksudnya ialah haraf yang digunakan untuk panggil. Harfun nida. Ya, harfun nida. Boleh tuan-tuan ya? Harfun nida. Haraf yang digunakan untuk panggil. Boleh? Dah. Apa dia harfun nida untuk panggil dalam ayat Al-Quran? Ada banyak. Ada banyak tuan-tuan ya. Yang paling popular, yang selalu dijumpa adalah ya. Ya, wahai. Ni boleh ya. Ya. Ya Adam. Ya Maryam. Apa lagi? Ya ahlal kitab. Ya ayyuhan nas. Yang digunakan banyak adalah ya, wah. Ada ke yang lain? Ada. Ya, ada banyak tuan-tuan. Tapi saya bagi kepada tuan-tuan ya. Ya, ya. Ini yang paling selalu dijumpai. Boleh ya? Nah, harfun nida, haraf untuk memanggil. Jadi kalau ada nama orang Nidaul Hasanah, itu maknanya ialah panggilan yang baik. Ya, panggilan yang baik. Mantap. Kalau ada nama orang Nidaul Hasanah ya, panggilan yang baik. Baik. Kalau ada patah perkataan untuk memanggil, ya, wahai, mestilah ada yang dipanggil. Kalau ada huruf untuk memanggil, mestilah ada yang dipanggil. Yang dipanggil itulah nanti yang disebut dengan munada. Itulah dia munada itu. Kalau ada yang panggil, mestilah ada yang kena panggil. Yang kena panggil. Maka yang kena panggil itulah dalam istilah Arabnya disebut dengan munada. Boleh ya? Boleh ya? Perlahan-perlahan. Jadi nanti ada patah perkataan selepas haraf nida yang kena panggil, itulah yang disebut dengan munada.
Tulis dulu di ruangan komen. Setakat ini faham tak faham? Sila. Pelan-pelan nak bagi nampak kepada tuan-tuan. Tajuk kita munadah. Tajuk kita munadah. Ya. Jadi dalam munadah itu ada haraf nida. Untuk pemanggil, untuk manggil ya. Adalah haraf yang digunakan untuk panggil. Maka yang dipanggil itulah nanti yang jatuh selepas haraf nida ni, itulah dia apa tuan-tuan? Itulah yang disebut dengan munadah. Dah. Boleh ya? Baik. Jadual kelas ni, hari-hari dan waktu selalu terlepas. Ya Puan Esa, jadual saya itu hari Jumaat dengan hari Selasa. Ya, baik. Faham tuan-puannya? Jelas tuan-puannya? Dah, jelas tuan-puannya? Baik, mantap. Dah. Kalau jelas, perlahan-perlahan. Perlahan-perlahan. Tengok tuan-puan. Fokus, ambil perhatian. Munadah ini ada banyak jenis. Inilah yang akan kita bincang nanti. Sebab keadaan yang dipanggil tu ada banyak ragamnya. Ada yang dipanggil tu orang. Maksudnya apa? Yang dipanggil tu kita dah tahu orangnya. Ada yang dipanggil itu masih samar-samar. Wahai lelaki. Kita tak tahu lagi siapa. Siapa ya? Dia seorang lelaki tapi kita tak tahu namanya. Kita nak panggil, ada digunakan dalam bahasa Arab. Ada pengkhususannya. Ada juga kita nak panggil misalnya dalam ramai-ramai orang, ramai pelajar, kita nak panggil, terserahlah yang mana datang. Wahai pelajar, mari sini. Terserahlah nak yang mana satu. Ada juga cara nak gunakannya. Itu yang akan kita bincang. Boleh tuan-puan ya? Dah, tengok. Berkenaan dengan haraf nida saya tak bincang banyak. Nanti akan saya tambahkan sikit saja. Yang digunakan adalah ya. Ini boleh untuk panggil secara dekat, boleh juga untuk panggil jauh. Ya. Sebab haraf nida ini dia ada untuk yang dekat, ada untuk yang jauh. Adapun ya ini masuk dua-dua. Untuk dekat boleh, untuk jauh pun boleh. Boleh tuan-puan ya? Dah, fokus ambil perhatian. Yang akan menjadi fokus kita ialah yang dipanggil tu apa saja. Boleh ya? Yang jadi munadah itu apa saja jenis-jenisnya. Itu yang akan saya bincang pada pagi hari ini. Boleh tuan-puan? Fokus, ambil perhatian. Dah. Tengok tuan-puan ya. Baik. Tengok. Saya padam ya. Haraf nida untuk panggil munadah. Isim yang jatuh selepas haraf nida. Yang menjadi yang dipanggil tu ni dia. Itulah munadah. Boleh ya? Nah, fokus ambil perhatian. Kita perlahan-perlahan tuan-tuan. Perlahan-perlahan. Jadi yang dipanggil tu mesti isim ke Ustaz? Ya tuan-tuan. Ya, mesti isim. Boleh ya? Baik. Kita berada pada muka surat 80 tuan-tuan. Berada pada muka surat 80. Kitab Tebal Al-Fatih ya. Dah tengok. Munadah. Ada namanya. Munadah itu jenisnya ialah mufrad alam. Istilah saja. Mufrad ya, mufrad alam. Fokus ambil perhatian tuan-tuan. Ada namanya mufrad alam. Mufrad alam. Apa maksudnya mufrad alam? Ni. Apabila tuan-puan jumpa di dalam Al-Quran, mufrad apa maksudnya mufrad? Satu lah, tunggal, satu. Alam. Ni. Maksud alam ini adalah isim, ya, yang kebanyakannya ialah tuan-puan dapatkan isimnya ialah isim ma'rifah. Isimnya isim ma'rifah. Itulah yang disebut dengan mufrad alam. Dia satu patah perkataan tunggal. Dan dia isimnya isim ma'rifah. Dan di dalam Al-Quran tuan-puan banyak akan jumpa ialah yang dipanggil itu nama orang. Nih, nama orang. Nama orang.
Dia isim ma'rifah dan dia nama orang. Boleh ya? Dah. Contoh misalnya, ya Muhammad. Ya Muhammad. Baik, tengok. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya. Mana haraf nidanya? Mana untuk memanggil? Inilah dia. Mana munadanya? Inilah munadanya. Inilah yang disebut dengan munada. Jenisnya jenis apa? Jenisnya ialah mufrad alam. Yang dipanggil itu bentuknya tunggal. Bentuknya tunggal. Bukan berbentuk jumlah, bukan berbentuk mudhaf-mudhafun ilaih, tapi tunggal sahaja. Nih. Nampak? Dah. Fokus ya, fokus ambil perhatian. Ketika mana yang dipanggil itu mufrad alam, terlebih dia nama orang, tuan-puan, ketika itu dia dimabnikan, bukan dia dibaca rafa, tapi dia dimabni, tak boleh robah-robah. Maksud mabni apa? Ditetapkan, tak boleh dirobah-robah. Dia ditetapkan dengan dhammah. Kalau dia dibaca marfu, maknanya nanti ada yang dibaca mansub, kan macam tu. Tapi kalau isim, nama orang yang jatuh selepas araf nida, maka wajib dhammah. Wajib, tak ada cerita lain. Itulah maknanya dibina, dimabnikan, ditetapkan, tak boleh robah-robah. Boleh. Boleh ya? Dan kaedahnya, walaupun Muhammad ini kebanyakan tuan-puan akan jumpa dia bertanwin, tapi selepas haraf nida tuan-puan tak ada boleh pakai tanwin. Itu memang kaedahnya. Maka Muhammad ini dibacanya hanya Muhammadu sahaja, tak ada Muhammadun, tak ada. Muhammadu sahaja. Kenapa? Sebab memang selepas dia jatuh selepas haraf nida, letaknya selepas haraf nida, dia dimabnikan atas dhammah. Tulis di ruangan komen. Setakat ini faham tak faham? Sila. Faham tak faham? Faham tak faham, tuan-puan? Mudah tak susah? Ya, mudah tak susah. Yang penting tuan-puan tahu mana haraf nidanya, mana yang jadi munadanya. Boleh ya? Faham ya? Setakat ini mudah, bukan susah tuan-puan, bukan perkara yang susah, perkara yang mudah sahaja. Boleh ya? Dah. Itu namanya mufrad alam. Itu namanya mufrad alam. Dah. Faham ya? Dah. Baik. Ya Muhammad. Contoh lain. Ya Zaid. Ya Zaidu. Wahai Zaid. Wahai Zaid. Wahai Muhammad. Dah. Boleh ya? Dah. Itu yang pertama. Namanya mufrad alam. Dah. Yang kedua. Dah ada banyak Ustaz. Ada 5. Saya paparkan kepada tuan-puan. Saya nak bagi nampak dulu kepada tuan-puan. Baru nanti kita masuk ayat Al-Quran. Boleh ya? Nah. Jenis yang kedua. Ada namanya nakirah maksudah. Apa benda lagi? Nakirah maksudah. Fokus tuan-puan ya. Ada namanya nakirah maksudah. Ini istilah dia, istilah bahasa Arab. Nanti saya terangkan. Nakirah maksudah. Nakirah maksudah. Maksudah. Dah, fokus ambil perhatian. Nakirah. Dah. Apa maksud nakirah tuan-tuan? Nakirah itu kan isim yang masih bersifat umum. Kita masih tak tahu namanya. Ya kan, kita masih tak tahu orangnya, kita masih tak tahu mana-mana lah. Itu yang digunakan adalah nakirah. Beza dengan makrifah. Makrifah kita dah tahu. Maksudnya kita dah tahu kan? Dah, baik. Contoh misalnya nakirah maksudah, misalnya rajulun.
rajulun. Rajulun. Ini adalah nakirah, isim nakirah. Lelaki, mana-mana lelaki lah dia disebut dengan rajulun. Dah ya, baik. Kalau namanya Ramli, macam mana Ustaz? Puan Esa kata, kalau namanya Ramli macam mana? Itu Puan Esa, dia termasuk kepada isim yang memang dia tak boleh dirubah. Ramli itu kan bukan Ramli macam ni. Boleh nanti di macam ni. Ramli. Ramli. Maka ya Ramli. Ya Ramli. Dah, ada masalah kalau itu. Kalau nama-nama bukan orang Arab macam Ramli, Johnson, misalnya ialah Michael, tu dia ya. Maka dia tak akan masuk kepada yang macam ni. Tak perlu apa namanya? tak perlu tombol pening sebab namanya memang nama dah ditetapkan macam tu ya. Nama-nama orang-orang luar Arab lah. Maksudnya nama-nama yang telah ditetapkan. Ramli, macam saya Angga. Tak boleh robah-robah. Boleh ya? Dah, sekarang tengok. Ada yang dipanggil itu nakirah maksudah. Nakirah kan isim yang masih sifatnya umum. Wahai lelaki. Lelaki mana ya? Tu maksudnya ialah yang digunakan ialah patah perkataan nakirah. Dah, boleh ya? Tengok. Dah. Kalau dia nakirah maksudah, apa maksud nakirah maksudah tuan? Dah, tengok tuan. Maksud nakirah maksudah ialah patah perkataan yang digunakan adalah isim nakirah. Yang digunakan itu adalah isim nakirah tuan. Dia tak menggunakan alif lam. Dia tak menggunakan alif lam. Isimnya isim nakirah. Tapi kita sudah tahu siapa yang dimaksudkan. Kita tak tahu namanya. Contoh misalnya. Contoh tuan. Ada seorang lelaki. Seorang lelaki ni, kita tak tahu namanya. Kita kan tak tahu namanya. Dan kita panggil, wahai lelaki. Wahai lelaki. Maka ketika kita memanggilnya wahai lelaki, kita kan tak tahu nama. Kita menggunakan patah perkataan lelaki saja. Wahai lelaki, sini. Itulah yang digunakan, yang dimaksud dengan nakirah maksudah. Yang digunakan patah perkataan nakirah, tapi sudah ada yang dimaksudkan. Boleh faham? Boleh faham tak? Kita tak tahu namanya. Kita menggunakan patah perkataan lelaki saja. Wahai lelaki, mari sini. Tu dia. Wahai lelaki, mari sini. Maka itulah yang dimaksud dengan nakirah maksudah. Tulis dulu di ruangan komen. Jelas tak jelas? Sila. Jelas tak jelas? Jelas tak jelas? Yang dimaksud dengan nakirah maksudah. Ya. Yang digunakan tu kan patah perkataan nakirah, tapi ya sudah dimaksudkan, orangnya sudah tertentu. Dah. Jelas tak jelas? Misal contoh lain. Kita nak panggil pelajar ni, ada ramai pelajar. Ada ramai pelajar tuan-puan ya, ada ramai pelajar. Tapi dari ramai pelajar itu sudah ada orang yang dimaksudkan. Tapi kita tak tahu namanya, kita panggil, wahai pelajar, mari sini. Itulah yang dimaksud dengan nakirah maksudah jenisnya. Contoh, ya misalnya ya rajulu. Ya rajulu. Wahai lelaki, sini. Ya, baik. Tentu orang saja ke ustaz, bukan pada benda. Ya, tentu orang saja ke ustaz, bukan pada benda. Tentu orang saja ke, atau maksudnya adakah yang dipanggil itu adalah orang saja ke atau benda, macam tu ya. Senjakana. Maksudnya macam mana tu pertanyaannya? Ada. Misalnya yang dipanggil ya. Misalnya yang dipanggil ialah apa namanya?
pelajar ataupun lelaki. Wahai lelaki sini. Maka ketika lelaki itu tuan-puan yang dipanggil, kita tak tahu namanya lagi, maka yang digunakan ialah maksudnya nakirah maksudah. Boleh ya? Boleh tuan-puan ya? Dan munada nakirah maksudah ini yang maknanya masih umum tapi orangnya sudah ditentukan tuan-puan. Dia juga dibina, dimabnikan dengan dhamma. Tak boleh pakai tanwin juga. Tak boleh pakai tanwin juga. Maka ya rajulu atau ya tilmizatu. Ya tilmizatu. Dah, boleh ya? Boleh tuan-puan ya? Tulis di ruang komen. Jelas tak jelas? Sila. Itu nakirah maksudah. Itu yang dimaksud dengan nakirah maksudah. Boleh? Baik. Mungkin yang dimaksud senjakala, kalau nak panggil benda macam mana? Nanti ada masanya. Nanti kalau kita nak panggil wahai jiwa yang tenang, nanti kita bincang. Dah ya. Baik. Tulis di ruang komen. Jelas ya? Baik. Itu dia. Ni saya nak bagi nampak saja jenis-jenis munada kepada tuan-puan. Jenis-jenisnya. Kalau nak panggil orang yang kita tak tahu lagi macam mana? Kalau kita yang nak panggil nama orang macam mana? Kalau kita nak panggil orang tapi kita tak tahu namanya, macam mana? Inilah dia. Nakirah maksudah. Ya, nakirah maksudah. Jelas ya? Jelas. Dah. Lagi. Mufrad alam nakirah maksudah. Ini yang kedua. Yang ketiga. Saya terangkan dulu semua, baru kita masuk ayat Al-Quran. Sebab nanti kalau saya tak terangkan, tuan-tuan pening nanti. Ni masuk mana satu ni? Itu dia ya. Dah. Dah. Ya. Dah. Tengok tuan-tuan. Fokus, ambil perhatian. Ada lagi namanya nakirah ghairul maksudah. Ghairu maksudah. Dia nakirah, tapi maksudnya nakirah ghair maksudah. Ghair maksudah. Ghairu maksudah. Dah. Dia nakirah tapi ghair maksudah. Apa maksud ghair maksudah tuan-tuan? Sudah tak tentu lagi. Maksudnya apa? Tak ada dikhususkan mana-mana. Dia nakirah tapi tak ditentukan mana. Yang mana satu lantaklah mari sini. Contoh misalnya, ada pelajar. Pelajar ramai. Pelajar ramai. Kita nak minta bantuan. Misalnya kita tengah sakit perut. Nak minta tolong pelajar misalnya, tolong tutup pintu kelas. Contoh, tolong tutup pintu kelas tu. Contoh. Kita kan tengah sakit perut tuan-puan. Kalau sakit perut tu tuan-puan, mana-mana sinilah yang penting jadis. Mana-mana orang lah. Wahai pelajar mari sini. Dah. Terserahlah nak mana satu. Nak siapa ke yang datang. Laki ke, perempuan ke. Tak kisah tuan-puan. Yang penting atas nama pelajar mari sini. Salah seorang. Itu bezanya dengan maksudah. Kalau ghairu maksudah itu kita tak tahu. Terserahlah nak yang mana datang. Tapi kalau nakirah maksudah tadi sudah ditentukan mana orangnya. Tapi kita tak tahu namanya. Kita gunakan wahai pelajar mari sini. Sebab kita tak tahu nama. Kalau nakirah ghairu maksudah, maksudnya ialah isim yang digunakan isim nakirah dan kita memang nak antara siapa saja. Siapa saja yang datang terserahlah. Ya tilmizatan. Ya tilmizatan. Contoh. Wahai pelajar, ni pelajar perempuan, mari sini. Terserahlah anak yang mana satu, janji atas nama pelajar, mari sini. Ketika nakirah itu ghairu maksudah, dah ghair maksudah tuan-puan, ketika itulah tuan-puan dia dibaca nasab.
Ketika itulah dia berubah dibaca nasab. Boleh tuan-tuan? Tulis di ruangan komen, faham tak faham? Sila. Dah, sila. Itu kalau nakirahnya ghairu maksudah. Kalau maksudah dimabnikan atas dhammah. Kalau ini dia dibaca nasab. Itu bezanya. Nakirah ghairu maksudah dengan nakirah maksudah. Jelas bezanya tuan-tuan antara dua tu. Kalau nakirah maksudah sudah kita tahu orangnya mana, tapi kita tak tahu namanya. Dah boleh ya. Tak faham Puan Ena Rasid. Dah. Puan Ena Rasid tak faham. Maksudah. Tak apa, perlahan-perlahan. Maksudah. Apa maksud maksudah? Sudah ada yang dimaksud. Ghairu maksudah. Ghair maksudah. Ghair maksudah. Ghair maksudah. Ghair tidak. Tak ada yang dimaksud. Tak ada yang dimaksudkan. Dah, perlahan-perlahan ni. Dah ya, perlahan-perlahan. Contoh, ya, misalnya ya ar-rajul. Wahai lelaki. Wahai lelaki. Ghairu maksudah ya ar-rajulan. Ya rajulan. Baik. Dari bacaan memang beza. Jauh bezanya. Ya rajulu itu adalah munada maksudah. Munada nakirah, dua-duanya nakirah. Dua-duanya nakirah, tapi dia maksudah. Rajulu ini kan, rajul ini kan isim nakirah. Isimnya nakirah. Sebab tak ada alif lam, nakirah lah. Tapi nakirahnya maksudah. Apa maksud nakirah maksudah? Ketika kita memanggil menggunakan isim nakirah, wahai lelaki. Tapi lelaki itu sudah tahu kita yang dimaksudkan mana lelaki. Kan ada banyak lelaki. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ada 5 lelaki. Kita nak panggil lelaki nombor 1. Kita tak tahu namanya. Kita hanya menggunakan patah perkataan wahai lelaki, mari sini. Lelakinya kita nak nombor berapa? Nombor 1. Lelaki yang pertama. Maka itulah yang dimaksud dengan nakirah maksudah. Kita nak memang dikhususkan untuk nombor 1, tapi kita gunakan patah perkataan nakirah. Wahai lelaki, sini. Boleh. Itu nakirah maksudah. Dah ya. Tapi kalau nakirah ghairu maksudah, ada 5 lelaki. 5 lelaki. Dah. Kita panggil wahai lelaki, mari sini. Terserahlah nak nombor 1 ke, nak nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4, nombor 5. Janji mari sini. Ketika itulah yang disebut dengan nakirah ghairu maksudah. Tak ada yang dikhususkan. Kita sama-sama menggunakan patah perkataan lelaki. Lelaki itu kan, lelaki ini kan dua-duanya isim nakirah ni. Tak ada alif lam. Ketika itulah tuan-puan, yang dipanggil tak tahulah mana satu, yang penting mari sini lelaki, itulah yang digunakan ghairu maksudah. Dah faham ke belum? Dah. Tak apa, jangan risau. Yang dalam Al-Quran banyaknya adalah isim mufrad. Ya maksudnya munada mufrad. Jangan risau. Maksudnya maknanya nakirah maksudah mabni dengan dhammah ke ya Puan Aisyah. Dah, ya. Itu bezanya nakirah maksudah dengan nakirah ghairu maksudah. Boleh ya? Tak apa kalau tuan-puan tak faham, saya tak marah. Memang
Istilah-istilah ini tuan-puan kadang membuat pening. Cuma saya nak tunjukkan kepada tuan-puan, begitulah jenis-jenis munada. Jenis-jenis kalau kita nak panggil orang. Macam mana keadaannya macam ni? Macam mana kalau keadaannya macam ni? Boleh ya? Dah. Ini dah 3 dah. Mufrad alam, nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah. Dah. Lagi. Banyak ni Ustaz. Banyak. Dah. Sebelum saya masuk yang lain, kita buat 3 tadi kan. Saya masuk ayat Al-Quran supaya tuan-puan tak pening. Supaya tuan-puan tak pening. Ya? Baik. Misalnya surah Al-Baqarah. Ya. Surah Al-Baqarah. Ya Adamu. Ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adamu uskun anta. Ya. Anta wa zaujuka. Wa zaujuka. Dah, tengok tuan-puan ya. Ya Adamu uskun anta wa zaujuka. Wa zaujuka. Sekejap ya. Wa zaujuka al-jannah. Wa zaujuka al-jannah. Wa zaujuka al-jannah. Dah, tengok tuan. Al-Baqarah. Ya Adamu uskun anta wa zaujuka al-jannah. Ini dalam surah Al-Baqarah ya. Ayatnya 30 berapa saya tak pasti tuan-puan. Cuba tuan-puan tengok ya, dalam 30-an tu. Baik. Sekarang ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Tuan-puan ada tak nampak harfun nida? Tulis di ruang komen. Sila. Mana harfun nida dalam ayat kita? Sila. Sila tuan-puan. Pelan-pelan. Kita dah bincang 3 jenis munada tadi. Munada mufrad alam, munada nakirah maksudah, munada ghairu maksudah. Dah ya, baik. Ada tak ada harfun nida? Ada. Ya ada. Mana harfun nida kita tuan-puan? Ya. Baik. Ya. Dah. Kalau ya ini adalah harfun nida, untuk memanggil wahai, maka Adam jadi apa? Tulis di ruang komen. Sila. Kalau ini jadi harfun nida, maka Adam jadi apa dalam ayat? Tulis di ruang komen. Patah perkataan Adamu jadi apa di dalam ayat? Jadi apa? Tulis di ruang komen. Ya, itulah yang disebut dengan munada. Dia jadi munada. Dah, boleh ya? Kalau dia jadi munada ada 3 jenis yang kita belajar. Mufrad alam, ghairu maksudah, nakirah maksudah. Sekarang saya tanya, ya Adamu ini masuk mufrad alam ke, nakirah maksudah ke, nakirah ghairu maksudah? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Ya Adamu. Tulis di ruang komen sila. Mufrad alam ke, ghairu maksudah ke, atau maksudah? Tulis di ruang komen. Itulah dia. Dia masuk munada yang jenisnya mufrad alam. Sebab itulah dia dimabnikan dengan dhammah. Nampak tuan-tuan? Sebab itu dia dimabnikan dengan dhammah. Kenapa? Sebab dia mufrad alam. Dah. Nampak tuan-tuan? Nampak? Tulis di ruang komen. Dah nampak ke belum? Tulis di ruang komen. Dah mudah saja. Bukan susah. Ya, baik. Tulis tuan-tuan. Ya Adam.
Kalau ini adalah munada, jenisnya mufrad alam. Kalau ini jenisnya mufrad alam, maka itulah sebabnya dia dhammah Adamu. Ya Adamu. Dah, boleh. Contoh lain. Contoh lain. Kalau contoh yang kedua ini saya nak i'rab penuh. Kalau ini kan dulu kita dah pernah i'rabnya. Contoh lain, surah apa Dharban daripada surah Ali Imran. Ya, daripada surah Ali Imran ayat ke berapa nih? Ali Imran ayat ke berapa? Sekejap tuan-tuan ya, saya tengok. Ayat 43. Ya Maryam. Ya Maryam. Ya Maryamu, ya uqnuti. Ya Maryamu uqnuti. Uqnuti, ya, li rabbiki. Li rabbiki, ya, li rabbiki, fokus sobat. Li rabbiki, ya, wasjudi, ya, wasjudi, ya, wasjudi, warka'i, ya, warka'i ma'ar raki'i, warka'i ma'ar raki'i. Ini ma'ar raki'in. Dah, teman ya. Wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dah, tengok tuan-tuan, fokus ambil perhatian. Dah, tengok ya. Ini surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat yang ke-43 tuan-tuan. Dah ya, baik. Sekarang tengok. Ya Maryam, wahai Maryam. Maryam tuan-tuan ya. Ya Maryam. Uqnuti, taatlah engkau. Li rabbiki, kepada Tuhan engkau. Wasjudi, dan sujudlah engkau. Warka'i, dan rukuklah engkau. Ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Dah sekarang tuan-puan, saya nak tuan-puan i'rabkan apa itu ya, tulis di ruangan komen sila. Ali Imran 43. Ali Imran, sila tulis di ruang komen. Ya, apa itu ya? Tulis di ruang komen. Wahai. Puan Esa kata, wahai Ustaz. Apa maksudnya? Dia isim ke? Dia haraf ke? Dia fi'il ni? Dia apa? Ya. Dia adalah ya itu harfun nida. Kena sebutlah macam tu, haraf nida. Dia adalah harfun nida. Ya, harfun nida. Haraf untuk memanggil. Boleh ya? Haraf nida. Dah. Kalau ini adalah haraf nida, Maryam jadi apa? Tulis di ruang komen sila. Kalau ini jadi haraf nida, Maryam jadi apa? Tulis tu. Maryam jadi apa? Maryam jadi apa? Maryam jadi apa dalam ayat ini? Tulis di ruang komen. Sila. Jadi apa? Jadi apa? Ya. Dia jadi munada. Tak habis lagi. Kalau ini jadi munada, maknanya ini yang dipanggil. Wahai Maryam. Dah. Kalau ini yang dipanggil, dia jenisnya apa? Mufrad alam ke? Nakirah maksudah ke? Ghairu maksudah? Tulis di ruang komen. Sila. Tulis di ruang komen sila. Tulis di ruang komen. Tulis di ruangan komen sila. Dah. Mufrad alam, nakirah maksudah, ghairu maksudah. Ya. Dia masuk kepada mufrad alam. Sebab nama orang. Nama orang tentulah dia masuk kepada mufrad alam. Dah.
Kalau dia masuk mufrad alam, maka jelas nampak dia dibina, dimabnikan dengan dhammah. Dimabnikan dengan dhammah. Boleh ya? Dah. Tak ada tanwin. Tak ada tanwin. Dah. Uqnuti. Ni uqnuti. Taatlah. Uqnuti, taatlah. Sekarang saya tanya, isim ke fi'il ke haraf? Tulis dhammah. Tulis di ruang komen sila. Isim ke fi'il haraf ni? Uqnuti, taatlah. Taatlah. Isim ke fi'il atau haraf? Isim ke fi'il atau haraf? Isim ke fi'il atau haraf? Tulis di ruang komen. Fi'il. Dah. Fi'ilnya fi'il apa? Madhi mudhari atau amah? Madhi mudhari atau amah? Ya. Dia fi'il apa? Dia fi'il apa? Dia fi'il amah. Nampak ya? Dia fi'il amah. Dah sekarang. Kalau dia fi'il amah, taatlah. Sekarang saya tanya, bersambung tak dengan dhamir di ujung? Uqnuti, ada tak bersambung dengan alif, ada tak bersambung dengan waw, ada tak bersambung dengan ya? Tulis di ruang komen. Bersambung tak bersambung? Tulis di ruang komen. Sila. Ada tak bersambung dengan dhamir? Ada tak bersambung dengan alif? Ada tak bersambung dengan waw? Ada tak bersambung dengan ya? Tulis di ruang komen. Ada. Dah. Ketika ada bersambung dengan dhamir, maka kaedahnya apa? Tulis di ruang komen. Ketika fi'il bersambung dengan dhamir fi'il. Ini kan dhamir khusus untuk fi'il nih. Dhamir khusus untuk fi'il. Kalau ini bersambung dengan fi'il, kaedahnya apa tuan-puan? Sila. Apa kaedahnya? Apa kaedahnya? Masih ingat tak ingat? Apa kaedahnya? Kaedahnya ialah apa? Ketika ada dhamir bersambung dengan fi'il, ya, puan Normadia, dia confirm jadi fa'il. Ini jadi fa'il. Dia jadi fa'il. Kan mudah tuh. Mudah. Ketika fi'il bersambung dengan dhamir, dhamir itulah yang jadi fa'il. Sekarang pertanyaannya. Ya mati ini di dalam fi'il amah itu siapa? Dhamirnya. Tulis di ruang komen. Ya mati bersambung dengan fi'il amah. Maka ya mati itu apa yang dimaksud? Dhamir apa yang dimaksud? Itu masalah kita. Coba tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Sila. Ya. Ya itu untuk anti. Ini untuk anti. Untuk anti. Siapa itu anti? Anti. Siapa itu anti? Anti itu ialah engkau perempuan. Dah ya. Siapa itu anti? Dah. Bukan anak, makku jangan. Anti, bukan anak. Kalau anak tak bersama, kalau anak tak boleh lah. Taatlah aku. Macam mana nak suruh aku? Ya, tak ada. Bukan anak. Tapi engkau. Engkaunya lelaki, perempuan. Dah. Siapa anti di sini? Siapa itu engkau? Tulis di ruang komen. Siapa perempuan? Siapa perempuan? Siapa engkau perempuan di sini yang dimaksud? Ya, rujuk balik kepada ini. Dia balik kepada ini. Ya Maryam, wahai Maryam, taatlah engkau. Siapa engkau yang dimaksud? Ini dia. Maryam ni lah. Dah. Boleh ya? Dah. Mudah tu, tak susah. Dah. Uqnuti.
Nih. Li rabbiki. Li rabbiki. Nampak? Kepada Tuhan engkau. Dah. Ada li, ada rabbi, ada ki. Dah. Ada li, ada rabbi, ada ki. Apa itu li? Untuk kepada. Li ini apa tuan-puan di dalam ayat? Dia adalah haraf. Harafnya haraf apa? Tuliskan. Dah. Tuan Ahmad Boncek semangat. Semangat. Belum apa namanya? Tak tanya, dah jawab. Mantap. Dah. Haraf apa dia? Dia haraf ja. Kalau dia haraf ja, Rabbi ini dibaca rofa ke, dibaca ja ke, dibaca nasab? Tulis rofa. Kalau li ini haraf ja, maka Rabbi ini marfu ke, mansub ke, atau majrur nih? Ya, confirm lah dia majrur. Nampak tandanya. Dah sekarang. Sekarang saya tanya kepada tuan-puan. Sekarang. Sekarang. Kenapa ini dibaca ki? Itu yang nak saya tanyakan. Tulis di ruang komen sila. Kenapa tak dibaca ka? Kenapa tak dibaca ku? Kenapa mesti dibaca ki? Tulis di ruang komen. Kenapa dibaca ki? Kenapa? Tulis di ruang komen. Sila tu. Dah. Kenapa dibaca ki? Li rabbiki. Kenapa? Tulis di ruang komen sila. Tulis. Ya. Ya. Puan Siti Rohayu, Puan Rubiah. Dia memang dimabnikan. Dah. Dia jadi mudhafun ilaih. Betul dia jadi mudhafun ilaih sebab domir bersambung dengan isim, confirm jadi mudhafun ilaih. Cuma permasalahannya sekarang ialah ki ini nak dikembalikan ke mana? Ki ini dikembalikan kepada Maryam. Tuhan engkau. Engkau yang dimaksud di sini Maryam ini laki ke perempuan? Perempuan. Maka yang digunakan adalah ki, bukan ka. Dia mabni macam tu. Li rabbiki, selama-lamanya akan macam tu. Nak dia jadi mudhafun ilaih ke, nak dia jadi apa tu apa? Mudhafun ilaih ke, atau dia jadi jadi maf'ulun bih ke, tetap ki. Contoh misalnya kan. Dah. Boleh ya? Dah. Dia rujuk balik kepada Maryam. Sebab itulah li rabbiki, kepada Tuhan engkau. Ki ini untuk perempuan. Ka lelaki, ki perempuan. Dah, boleh ya? Dah. Ustaz punya penjelasan memang wasjudi. Dan sujudlah engkau. Sama macam ni. Uqnuti. Bersambung dengan ya dhamir. Siapa ya dhamir itu? Anti. Siapa itu anti? Masih Maryam. Dan sujudlah engkau. Warka'i. Dan ini haraf atof. Dan rukuklah engkau. Masih bersambung fi'il amar, bersambung dengan ya, masih kepada anti di dalamnya. Masih ada anti. Siapa itu anti? Maryam. Ma'ar-raki'in. Sekarang saya tanya. Terakhir, bersama orang-orang yang rukuk. Raki'in ini tuan-puan dibaca rofa, dibaca nasab, dibaca jar. Tulis di rofa. Raki'in. Ada ma'a, bersama. Bersama. Raki'in ini dibaca rofa ke, dibaca nasab ke, dibaca jar. Terakhir. Habis ke kelas? Belum lagi. Belum lagi. Dibaca apa? Dibaca apa? Dibaca jar. Banyak yang kata dibaca jar. Baik. Kenapa dibaca jar? Tulis di ruang komen. Dah. Kenapa dibaca jar, tuan-puan? Tulis di ruangan komen sila. Dah. Kalau ada yang terlupa, saya ingatkan balik.
Nah, kenapa dibaca ja? Kenapa dibaca ja? Apa alasannya? Ada 3 sebab isim tu dibaca ja. Selepas haraf ja, mudhafun ilaih, jadi tabi. Sekarang dia jadi apa? Jamak muzakkar salim. Ya Tuan Ahmad, saya tahu dia jamak muzakkar salim. Tapi jamak muzakkar salim itu mungkin dibaca rofa, mungkin dibaca nasab, mungkin dibaca ja. Sekarang dia dibaca ja. Apa sebabnya? Ya, dia jadi mudhafun ilaih. Apa sebabnya jadi mudhafun ilaih, Ustaz? Kenapa? Selepas zorof. Nih. Bersama tu zorof. Bersama orang-orang yang ruku. Ya. Bersama ini masuk zorof. Isim yang jatuh selepas zorof jadi mudhafun ilaih. Selesai masalah. Boleh ya? Isim yang jatuh selepas zorof jadi mudhafun ilaih. Itulah sebabnya dia dibaca ja, bukan dibaca rofa. Kenapa orang tak sebut ma'ar roki'un? Kenapa tak macam tu? Sebab tak boleh. Sebab mesti dibaca ja. Isimnya jamak muzakkar salim, dibaca janya menggunakan apa? Ada ya di situ. Dah. Boleh ya? Boleh tu. Dah. Kalau kita fahami ayatnya, wahai Maryam, taatlah engkau. Dari mana datang engkau ni? Ada ya di sini. Kembali kepada Maryam. Li rabbiki, kepada Tuhan engkau. Wasjudi, dan sujudlah engkau. Warka'i, dan rukuklah engkau. Ma'arakin, bersama orang-orang yang rukuk. Tulis di ruangan komen. Nampak tak nampak? Sila. Ni semua dah belajar. Sebab dah belajar tuan-puan, saya i'rabkan semua. Dah. Jelas ya? Nampak ya? Nampak tuan-puan? Jelas ya? Dah. Saya padam ya? Saya padam. Saya padam. Dah, saya padam. Dah, jelas nampak ya? Baik. Itu kaedahnya. Selepas zorof, confirm mudhafun ilaih. Isim jatuh selepas zorof jadi mudhafun ilaih tuan-puan. Tak ada yang lain. Ya. Baik. Dah ya, dah. Baik. Sekarang masuk lagi munada tadi. Ada baki 2 lagi, saya terangkan. Ada baki 2 lagi. Ada yang disebut dengan munada itu bentuknya mudhaf. Nih. Bentuknya ialah mudhaf. Munada itu bentuk mudhaf. Maknanya kalau ada mudhaf, ada mudhafun ilaih. Nah, contoh misalnya, ya, ya, Ustaz asyik guna ya saja sebab ini yang popular. Ya talibal, ya taliba ilmin, ya taliba ilmin. Dah. Ya wahai talib, penuntut. Ini terjemahan satu-satu nih. Ilmin, ilmu. Dah. Sekarang saya tanya tuan-puan. Taliba ilmin, taliba ilmin. 2 patah perkataan yang kalau disatukan jadi satu makna. Taliba ilmin kan maksudnya penuntut ilmu atau pelajar, sama saja. Dah, sekarang tuan-puan. Mana mudhaf, mana mudhafun ilaih? Tulis di ruang komen. Mana mudhafnya, mana yang bersandar, mana yang jadi tempat bersandar. Tulis di ruang komen sila. Sila. Perlahan-perlahan nak bagi nampak kepada tuan-puan supaya tuan-puan jelas. Sila. Tulis di ruang komen. Mana mudhaf, mana mudhafun ilaih. Itu sebab kan kita sekarang bincang munada jenisnya jenis mudhaf. Dah, tulis tuan-puan. Mana mudhafnya, mana mudhafun ilaih. Sila. Mana mudhaf, mana mudhafun ilaih.
Ya. Mudhofnya mana? Mudhofnya ialah talib. Ini jadi mudhof. Ini jadi mudhof. Mana mudhofun ilaih? Mudhofun ilaihnya ini. Ini mudhofun ilaih. Dan kita dah bincang tuan-tuan, setiap mudhof dan mudhofun ilaih, dua itu, yang selalu berubah-ubah itu hanya mudhof. Ini mudhof. Inilah nanti yang berubah menurut keadaan ayat. Menurut keadaan ayat, dia boleh berubah-ubah. Maksud berubahnya apa? Boleh dibaca nasab, boleh dibaca rafa, boleh dibaca jar, ikut keadaan ayat. Tapi mudhofun ilaih selama-lamanya dia majrur. Dia masuk kepada isim yang majrur. Dia masuk isim majrur. Boleh? Boleh ya? Nah, sekarang tengok. Ya thaliban ilmi. Ya thaliban ilmi. Tengok tuan. Ketika munadanya itu bentuknya bentuk mudhaf, kan ini yang isim yang jatuh selepas haraf nida. Betul kan? Ini haraf nida, ini isim yang jatuh selepasnya. Ketika mana isim yang jatuh selepasnya itu bentuknya bentuk macam ni, ada mudhaf, ada mudhaf, mudhafun ilaih. Mudhafnya ini dibaca nasab. Ketika mana bentuknya bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih, mudhafnya ini dibaca nasab. Kalau nasab macam mana? Ya thaliba ilmi. Jangan ya thalibu ilmi, tak ada. Tulis di ruang komen. Jelas tak jelas? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Sila. Tulis di ruang komen. Ya. Ustaz, dalam penulisan dan maksudnya, apa beza mudhaf ilaih yang ada alif dan yang menggunakan tanwin? Dulu dah kita bincang Puan Azizi. Ya. Apa beza mudhafun ilaih yang ada alif lam dan yang tak ada alif lam? Kalau yang ada alif lam, ya, kalau yang ada alif lam itu isimnya isim ma'rifah. Maksudnya ialah dah diterangkan. Yang mana satu? Ada yang tanya, apa beza mudhafun ilaih yang menggunakan alif lam yang tak menggunakan alif lam? Boleh ya? Saya terangkan sikit supaya tuan-puan lebih nampak dan tak terkeliru. Sebab kita dah belajar sebenarnya. Ya. Dah, misalnya Kitabul Ustazi. Sebab ada yang tanya, saya terangkanlah ya. Kitabul Ustazi. Saya tulislah di sini tuan-tuan ya. Kitabul Ustazi. Dah, baik. Di mana saya tulis? Di bawah nih. Kitabu Ustazi. Ya, Kitabul Ustazi. Kitabul Ustazi. Mana mudhaf? Ni mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Ni mudhafun ilaih. Ada satu lagi, contohnya misalnya Kitabu Ustazin. Ya, Ustazin. Dah, boleh ya? Dah. Apa beza mudhafun ilaih yang ada alif lam dengan yang tak ada alif lam? Dah. Salah satu kaedahnya tuan-tuan macam ni. Kalau yang tak menggunakan alif lam, Kitabu Ustazin, kitabnya ustaz. Ini kitabnya ustaz. Maksudnya apa nak bagi tahu? Ini kitab kepunyaan ustaz. Cuma ustaznya itu belum tahu lagi ustaz mana. Yang penting ini kitab ustaz. Beza dengan ini, Kitabul Ustazi. Kalau ada alif lam, ini sudah taksis. Taksis. Apa maksud taksis, tuan? Sudah khusus.
Kitabul Ustaz, kitabnya Ustaz. Kitabnya Ustaz. Ustaz mana satu kita dah tahu. Mungkin Ustaz Zakaria, mungkin Ustaz Zulkarnain yang dimaksudkan. Macam tu. Tu bezanya. Kitabul Ustaz, jadi ustaznya masih tak tahu ustaznya mana. Masih, cuma kitabnya punya ustaz. Kitab ustaz. Tapi ustaznya tak tahu lagi yang mana satu. Kalau Kitabul Ustazi ini sudah khusus, ustaznya sudah diketahui yang mana. Dah, boleh ya? Tu dia. Itu bezanya mudhafun ilaih yang tak ada alif lam dengan mudhafun ilaih yang ada alif lam. Tulis di ruang komen, faham tak faham. Sebenarnya dah belajar. Sebenarnya saya dah terangkan. Tapi saya ulangi supaya lebih nampak lagi. Dah, jelas ya? Saya padam. Dah. Boleh tuan buat ya? Nampak ya? Munada yang jenisnya jenis mudhaf, dia dibaca nasab. Dah sekarang. Maka di dalam solawat-solawat, nih. Di dalam solawat-solawat. Tengok tuan buat. Ya, baik. Dari sudut nahu mudhafun ilaih yang bertanwin itu dikira makrifah juga ke susunannya. Itu nanti. Fuad Azizi, ya, berkenaan dengan susunan-susunan itu nantilah. Ya, nanti ada masanya saya terangkan kalau sempat nanti. Sekarang kita fokus dulu munada ya. Sebab nanti masa dah tak banyak lagi. Boleh ya, Fuad Azizi. Baik. Dalam nasyid-nasyid solawat-solawat. Nih. Ya Rasul. Nah, sekarang saya nak tanya kepada tuan. Ada ya haraf nida. Sekarang tuan puan nak baca nasyidnya ini, solawatnya ini, ya Rasulullah ke atau ya Rasulullah? Tulis di ruang. Tulis di ruang komen saya. Ya Rasulullah ke atau ya Rasulullah? Tulis di ruang komen saya. Yang tuan puan dengar, apa bacaannya? Apa bacaannya? Tulis di ruang komen sila. Sila tuan puan. Ya Rasulullah ke ya Rasulullah? Tulis di ruang komen. Ya. Dia dibaca apa? Dia dibaca ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Nampak? Ya Habiballah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Kenapa ini dibaca nasab? Ini dibaca nasab sebab apa tuan puan? Sebab munada ini jenis apa? Tulis di ruangan komen saya. Tuan puan dengarlah solawat itu. Mestilah dibaca ya Rasulullah, ya Habiballah. Tak ada dengar ya Habibullah, tak ada. Kenapa? Kenapa tuan puan? Ya, itulah jenisnya, ialah jenis apa? Jenis munada mudhaf. Kan ni mudhaf. Ni mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Ni dua-dua mudhafun ilaih. Boleh? Dah. Boleh tuan-puan ya? Itu dia. Itulah sebabnya tuan-puan dengar di dalam nasyid-nasyid apa? Ya Rasulullah, ya Habiballah. Dah. Boleh tuan-puan? Boleh tuan-puan ya? Dah. Itu munada apa? Munada jenisnya jenis mudhaf. Dah. Yang terakhir. Yang terakhir. Ada lagi ke Ustaz? Ada satu lagi. Ada 5 jenisnya. Ya. Ada satu lagi. Terakhir. Ada namanya munada syibhul mudhaf. Apa lagi Ustaz? Syibhul mudhaf.
Dah. Apa maksud syibh? Syibhu, syibhul jumlah, syibhul mudhaf, menyerupai. Dah. Menyerupai. Syibhu itu maksudnya menyerupai tuh. Syibhul jumlah, menyerupai jumlah, tapi dia bukan jumlah, menyerupai sahaja. Ya, dah. Syibhul mudhaf, menyerupai mudhaf, tapi dia bukan mudhaf, dia menyerupai saja. Itu dia. Contoh. Dah, saya terus. Syibhul mudhaf ini nanti dia menyerupai mudhaf tapi bukan mudhaf. Menyerupai saja. Itu yang mesti tuan-puan paham ya. Contoh, ya tolian. Ya tolian jabalan. Nih. Ya tolian jabalan. Apa maksud tolian jabalan tuan-puan? Wahai pendaki gunung. Tolian itu pendaki, jabalan gunung. Dah. Ya tolian jabalan. Serupa tak dengan tarkib mudhaf mudhafun ilaih? Sama, dua patah perkataan. Cuma dia tak jadi mudhaf. Dia tak jadi mudhaf kawan. Kalau mudhaf kan tak boleh bertanwin. Dia bertanwin, tak ada masalah. Dan selepas ini bukan mudhafun ilaih, dia menyerupai mudhaf, bukan dia mudhaf, menyerupai. Dah, boleh ya? Wahai pendaki gunung. Dah, tengok. Sekarang tengok. Fokus, ambil perhatian. Fokus dong. Kenapa tolian ini dibaca nasab? Kenapa isim ini dibaca nasab? Sebab dia jadi munada. Dia jadi munada. Dia yang dipanggil. Wahai pendaki. Dia yang dipanggil. Ya. Dah, boleh ya? Dah. Ketika munada ini jenisnya syibhul mudhaf, menyerupai mudhaf. Menyerupai mudhaf tuan-puan, ketika dia menyerupai mudhaf, dia dibaca nasab juga. Makanya itu dia dibaca tolian. Nampak? Tolian. Dah. Habis tu jabalan kenapa pula jadi baris nasab juga? Kenapa juga dibaca nasab? Ni tengok. Dah, tengok ya. Saya pernah katakan kepada tuan-puan, ada isim yang boleh beramal sebagai fi'il. Ada isim yang amalnya boleh menjadi amal fi'il. Apa itu amal fi'il? Adalah, kalau fi'il itu apa? Fi'il itu perbuatan. Ada perbuatan, tentu ada yang diperbuat nanti. Inilah dia. Jabalan ini adalah maf'ulun bih. Ai Ustaz, kenapa jadi maf'ulun bih? Mana fi'il? Tak ada pun fi'il. Ini isim. Dia isimnya boleh beramal sebagai fi'il. Amalannya boleh macam fi'il. Pendaki apa? Pendaki gunung. Maknanya gunung itu yang didaki. Maka gunung itu jadi maf'ulun bih. Jadi tuan-puan, ya, nahwu ini apa namanya? Ada apa tuan-puan, maksudnya ialah nahwu ini luas. Itu dia ya. Jabalan dibaca nasab jadi maf'ulun bih. Apa sebab? Walaupun fi'il tak ada, tapi ada isim yang boleh beramal sebagai fi'il. Mana ni? Pendaki. Apa yang didaki? Gunung. Gunung jadi maf'ulun bih. Dia tetap isim tuan-tuan, tapi amalannya boleh amalan fi'il. Dah. Yang ini keliru sikit. Puan Misalma. Tak apa Puan Misalma, biasa. Dah, tulis di ruangan komen. Jelas tak jelas? Sila.
Dia jadi mansub sebab jadi munada. Jabalan jadi mansub jadi maf'ulun bih. Mana fi'ilnya? Ini. Dia isim yang beramal sebagai fi'il. Dah. Confuse Ustaz? Tak apa, biasa. Dah. Ada isim yang boleh beramal sebagai fi'il. Ada isim. Memang saya belum ajar lagi kepada tuan-puan. Sebab tu tuan-puan pening. Nanti saya ajar, jangan risau. Ya. Ada isim yang boleh beramal sebagai fi'il. Nanti kita bincang. Dah, tak apa, jangan risau. Jangan risau tuan-puan. Ini adalah jenis munada yang menyerupai mudhaf. Syibhul mudhaf. Dah. Boleh ya? Dah. Ini tak banyak dalam Al-Quran. Saya belum ada lagi jumpa ini dalam Al-Quran, tuan-puan. Dah. Ya? Baik. Dah. Ada isim yang boleh beramal jadi fi'il. Ada tuan-puan. Dah. Tengok ya? Dah. Contoh dalam Al-Quran. Ini contoh dalam Al-Quran, tuan-puan. Baik. Dalam surah Al-Ma'idah, Al-Ma'idah ayatnya ialah ayat 77. Al-Ma'idah ayat 77. Baik ya. Toni'an itu boleh dikategorikan isim fa'il ke Ustaz? Betul. Memang toni'an itu dalam ilmu sorof dia isim fa'il. Isim yang boleh beramal jadi fi'il itu adalah isim fa'il. Sebenarnya. Ya, dah. Tengok tuan-tuan. Al-Ma'idah ayat 77. Ya ahlal kitab. Ya ahlal kitabi. Ya ahlal kitabi. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Fi dinikum. Fi dinikum. Nah, ya tuan-tuan tengok. Baik. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Ini potongan ayatnya ya. Dah, sekarang tuan-puan saya nak tanya tuan-puan, mana harfun nida? Tulis. Dah, sila. Mana harfun nida? Tulis tu. Sila tu. Mana harfun nida? Ya. Ini mudah. Harfun nida kita ada di depan. Dah. Wahai. Ya. Ada harfun nida kita ya. Wahai. Dah. Ya, wahai. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan engkau berlebih-lebihan di dalam agama engkau. Dah, boleh ya? Dah, sekarang tengok tuan-tuan. Sekarang, kalau ini adalah harfun nida, haraf nida, maknanya ada munadanya. Dah. Mana munadanya? Tulis di ruang komen. Mana yang dipanggil? Tulis di ruang komen. Sila tuan-tuan. Wahai ahli kitab, jangan engkau berlebih-lebihan di dalam agama engkau. Dah. Al-Ma'idah, boleh tuan-puan tengok di dalam terjemahan ya. Jangan kamu berlebih-lebihan ya dengan cara yang tidak benar di dalam agama engkau. Dah. Ahla. Sekarang ahla ini tuan-puan. Ahla ini adalah dibaca nasab. Dia dibaca nasab kan ahla. Kenapa dia dibaca nasab? Jenisnya jenis munada apa? Jenis munada mufrad alam ke? Nakirah maksudah ke? Nakirah ghairu maksudah ke? Mudhaf ke? Atau syibhul mudhaf? Tulis tuan-puan.
Mudhaf ke syibhul mudhaf? Tulis di ruang komen. Sila tuan-puan sila. Sila. Apa dia? Mudhaf ke syibhul mudhaf ke atau apa? Tulis di ruang komen. Ya, dia adalah apa? Inilah contohnya yang daripada mudhaf. Mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Tulis di ruang komen. Ahla, ahli. Ahli apa? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen sila. Dah. Kalau ini mudhaf, mana mudhafun ilaih? Tulis dong. Mana mudhafun ilaih? Ya, inilah mudhafun ilaih. Apa tanda dia mudhafun ilaih? Tulis di ruang komen. Apa tanda dia jadi mudhafun ilaih? Sila dong. Apa tandanya dia jadi mudhafun ilaih? Apa tandanya? Apa tandanya? Apa tandanya? Ya, dibaca majrur. Ini kan majrur nih. Selesai masalah kita. Dia dibaca majrur. Kalau dibaca majrur, ya selesailah dia jadi mudhafun ilaih. Dah. Boleh kawan ya dah. Itulah contoh di dalam Al-Quran. Dah. Boleh ya? Dah. Itu saja tuan-puan dari saya pada hari ini. Ya. Tak terasa 1 jam setengah saya bersama tuan-puan. Dah. Ini munada. Habis tu Ustaz, yang contoh munada ya ayyuhal kafirun. Kenapa ada ayyuha? Kenapa ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Apa itu ayyatuha? Nanti kita bincang hari Selasa insyaallah tuan-puan ya. Puan Misalma poning dan kenapa poning? Puan Misalma, tak apa, biasa, saya faham. Dah, supaya Puan Misalma tak poning, boleh tengok video YouTube. Supaya tak poning ya. Inilah cara-cara memanggil dan banyak tuan-puan jumpa dalam Al-Quran. Yang paling banyak itu yang dijumpa ialah mufrad alam dan mudhaf. Mufrad alam dan mudhaf itu banyak dijumpai di dalam Al-Quran. Dah, boleh tuan-puan ya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk tuan-puan. Tak apa, yang faham sikit tak apa. Yang penting faham. Boleh ya? Dah, terima kasih banyak. Saya ucapkan tuan-puan semangat terus ikut kelas saya. Terima kasih banyak tuan-puan ya. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Selasa dengan bahasan masih munada, tapi bentuknya yang lain. Ada lagi. Dah. Terima kasih tuan-puan. Saya tutup kelas kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.